Sudah tiba masanya kita mengubah strategi perusahaan daripada hanya semata-mata mencapai sara diri atau self-sufficient kepada berasaskan ekspor. Kita sudah ada rangkaian-rangkaian pemangkin serantau dan antarabangsa seperti BIM Iaga, ASEAN, APEC dan baru-baru ini TPP bagi membantu menjana pertumbuhan ekonomi. Apa yang tinggal ialah usaha-usaha mantap ke arah kejayaan. Kita perlu cekal merebut peluang-peluang yang ada. Kerana itu, beta menyeru supaya para pengusaha tempatan dapat berdaya saing untuk meraih kejayaan melalui peluang-peluang yang sedia ada. Bukan sahaja bagi merebut peluang-peluang yang ada dalam negara, malah lebih jauh peluang-peluang serantau dan antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dayang Kumasdinawati, Pengiran Haji Merali bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Daerah Temburong hari ini menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat dan penduduk. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyertai kejohanan polo sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-70. Rakyat dan penduduk daerah Temburong memanjatkan rasa syukur kehadrat ilahi apabila payung negara yang dikasihi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar Duli ke Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat dan penduduk di Bumi Permata Hijau negara pagi tadi. Acara yang amat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat dan penduduk itu bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-70 tahun. Keberangkatan baginda setentunya akan terpahat dalam lipatan sejarah untuk restaan generasi seterusnya. Laporan lanjut bersama Ahmad Nurul Airirani. Kepada Allah melanjutkan usia baginda, melanjutkan usia baginda, melanjutkan usia baginda. Syukur rahmat kepada Allah melanjutkan usia baginda. Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan di Pekanbanger menjadi saksi acara yang penuh gilang gemilang ini. Rakyat dan penduduk daerah Temburong sudah berhimpun seawal pagi lagi bagi menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Para pelajar berbaris sepanjang jalan menuju Kompleks Dewan Kemasyarakatan dengan mengibarkan bendera negara sebagai menunjukkan semangat perpaduan terhadap raja yang disayangi. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi jawatan kuasa kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-70. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Matin. Laungan Daulat ke bawah Duli Tuan Patik, para penghulu mukim, ketua kampung, ketua rumah panjang, ketua cawangan, ahli-ahli jawatan kuasa dan masyarakat daerah Temburong melambangkan ketaatsetiaan yang berterusan kepada seorang raja yang amat dikasihi dan disanjung tinggi. Dalam sembah kesyukuran dan taat setia, Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud, pemangku pegawai daerah Temburong, mewakili rakyat dan penduduk daerah berkenaan, antara lain menyembahkan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke majlis tersebut akan menjadi ristaan dan sejarah manis yang sangat berharga kepada seluruh rakyat dan penduduk di daerah tersebut. Seperti mana jua pada tahun-tahun sebelumnya, keberangkatan ke bawah Duli Tuan Patik bercemar duli ke daerah Temburong adalah merupakan satu saat yang sangat-sangat dinantikan oleh seluruh rakyat serta penduduk di daerah ini. Dan ianya adalah merupakan satu manifestasi cinta dan kasih sayang rakyat kepada Raja yang perkasa, yang pemudulian, yang berjiwa rakyat, yang adil, lagi laila bijaksana, yang setentunya akan menjadi ristaan dan kenangan terindah habis hamba ke bawah Duli Tuan Patik. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima junjung ziarah dari para peserta yang menyertai laungan daulat. Baginda seterusnya berkenan berangkat menyaksikan persembahan etnik di pondok-pondok yang dihaskan. Dengan tema Raja Berdaulat Laila Perkasa, persembahan khas menggambarkan kedaulatan dan kecemerlangan kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang menjadi qudwah hasanah dan inspirasi dalam kemajuan dan pembangunan agama, bangsa dan negara. Pertunjukan seni silat Spring 12 oleh Puak Melayu Temburong membuka tirai persembahan khas dengan berkonsepkan memperkasa masyarakat melalui warisan budaya. Persembahan silat ini melibatkan penyertaan 20 pesilat remaja dan dewasa. Antara persembahan menarik, perkahwinan Puak Murut. Keunikan perkahwinan Puak Murut ini mengetengahkan pengantin duduk di atas tawak-tawak dengan adat ngetet nayan atau adat balik 3 hari yang masih dipraktikkan hingga sekarang. Masyarakat Tionghoa pula mengetengahkan seni kaligrafi Cina.
Persembahan memaparkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran tulisan kaligrafi masyarakat Tionghoa. Sementara suku bangsa Iban pula mempersembahkan pembuatan senjata dan tarian ngajat yang digelar Ngajat Bujang Berani yang menunjukkan ketangkasan dan keberanian pahlawan bangsa Iban. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini membawa pengertian yang sangat mendalam bagi seluruh rakyat dan penduduk daerah Temburong ke hadapan Majlis Baginda Raja Berdaulat dan disegani yang membawa negara ke mercu kecemerlangan dan kegemilangan. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Perhimpunan di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Temburong menyatukan pelbagai kaum sama-sama merebut peluang keemasan yang tidak ternilai untuk bersua muka dan berinteraksi bagi menyembahkan rasa syukur ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia sempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-70. Laporannya bersama Azizi Ahmad. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada majlis junjung ziarah ini, Paduka-Paduka Adinda dan anak-anda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Saibul Himmah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Saibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Matin. Menghulur tangan, bersalaman mesra dengan pelbagai peringkat masyarakat, memperlihatkan keikhlasan dan kepribadian Baginda sebagai seorang raja yang berjiwa rakyat. Rasa cinta dan kasih sayang Baginda kepada rakyat dan penduduk jelas terbukti apabila Baginda sentiasa turun padang dalam apa jua urusan sama ada rasmi atau sebaliknya. Sebagai salah sebuah daerah yang juga menyumbang hasil pertanian, Temburong juga boleh membantu usaha negara mencapai sasaran meningkatkan hasil keluaran dalam negara kasar KDNK. Ini tentunya dapat meningkatkan lagi ekonomi negara seperti yang dihasratkan oleh kerajaan. Daerah Temburong tidak ketinggalan menerima arus pembangunan perdana yang dilaksanakan oleh kerajaan. Ini dapat dilihat melalui projek-projek pembangunan bagi melicinkan lagi hal ehwal pengurusan dan pentadbiran di daerah yang kaya dengan hutan hujan tropika ini. Di sebalik perubahan zaman, acara tradisi yang unik ini mampu mengekalkan kesepakatan dan perpaduan erat dalam kalangan rakyat dan penduduk. Keharmonian yang dipamerkan mencerminkan kesepaduan bangsa yang bukan sahaja menyumbang kepada keamanan, tapi juga antara faktor yang menggerakkan pembangunan negara. Dalam menyemarakkan lagi sambutan Hari Keputeraan, Jawatan Kuasa Tadbir Tertinggi Peringkat Daerah Temburong,
telah menyusun beberapa acara yang berpaksikan kebudayaan, perpaduan dan perekonomian rakyat dan penduduk. Antaranya pesta rakyat, malam kerajaan, pesta sungai dan gerai-gerai perayaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan ahli kerabat diraja mengakhiri keberangkatan dengan majlis santap di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Temburong. Baginda juga berkenan menerima pasambah dan berkenan memotong kek Hari Keputeraan. Bagi memberkati majlis, doa selamat dibacakan oleh Pengiran Dr. Haji Badaruddin bin Pengiran Abdul Rahman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Temburong. Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan ahli kerabat baginda berkenan menerima junjung ziarah dari ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan ulang tahun Hari Keputeraan. Seperti juga di daerah-daerah lain, daerah Temburong terus membangun sejajar dengan perkembangan infrastruktur yang disediakan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Perkembangan yang dicapai ini tentunya akan meningkatkan lagi taraf kehidupan rakyat dan penduduk serta pembangunan di daerah Temburong. Kepesatan dan perkembangan pembangunan prasarana, perhubungan, kemudahan awam dan infrastruktur asas di daerah Temburong ini kian menjelah yang tentunya akan memacu serta mempercepatkan lagi kemajuan daerah ini dalam berbagai aspek. Segala perancangan dan strategi bagi masa depan daerah ini di bawah kepimpinan bijaksana raja yang dikasihi amat dijunjung tinggi bukan saja oleh rakyat dan penduduk di daerah ini, bahkan seluruh rakyat jelata umumnya yang amat teruja menantikan perubahan landscape daerah Temburong. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Petang tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai kejohanan polo sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-70. Perlawanan berlangsung di Royal Polo and Riding Club, Jerutong. Dalam perlawanan bagi merebut Gold Cup, pasukan Brunei Polo yang diketuai oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia menang dengan kiraan 4-1 dalam 4 cakar setelah mengalahkan pasukan Ahmibah yang diketuai oleh Paduka Adinda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Pasukan Brunei Polo juga disertai oleh Paduka-Paduka Nakda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Matin dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bulkiah. Heads it forward, still in control of the ball. Is it going to be a goal? Yes, it is. But also turning the ball around. Heads it forward. His Majesty says the ball hits the ball towards the goal. Is it going to be a goal? His Majesty taps the ball. Yes, it's a goal for the Brunei Polo team. Goal by His Majesty. We have Kabiaso turns the ball around. His Majesty waits in front of the goal. Will the ball reach His Majesty? Yes. His Majesty turns around, hits the ball towards the goal. Is it going to be goal? Yes, it's a goal by His Majesty. Brunei Polo team leads 4-1. Terdahulu dalam perlawanan bagi merebut Silver Cup, pasukan All Stars mengalahkan pasukan Polisami dengan kiraan 5-4 dalam 4 cakar. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian Silver Cup kepada pasukan All Stars.
And the winner of the Silver Cup, white. Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang mengetuai pasukan Brunei Polo berkenan menerima Gold Cup setelah pasukan baginda menjuarai perlawanan. Penyampaian piala disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bulkiah. Pengusaha luar negeri diharap dapat menunjuk ajar kemahiran dan pengalaman mereka kepada anak-anak tempatan. Laporannya seketika nanti, teruskan bersama Berita Nasional. Pembangunan pesat yang dicapai daerah Temburong adalah hasil kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Projek-projek pembangunan yang sudah dan sedang dilaksanakan meningkatkan lagi taraf kehidupan penduduk daerah berkenaan. Justru rakyat dan penduduk menzahirkan rasa syukur dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Baginda. Pembangunan di daerah Temburong ini iaitu pada masa ini sedang dibangunkan, iaitu seperti jembatan yang mana BKBN dan lagi pelancong-pelancong daripada luar negeri kebanyakannya untuk melawat ke daerah Temburong ini, iaitu Kahulu Bilalong. Terima kasih kepada Kebawah Duli kerana memberi pendidikan percuma. Okay. Perkembangan yang dapat dilihat di daerah Temburong pada ketika ini adalah dengan adanya pembuatan jambatan dari daerah Temburong ke Bandar Seri Begawan dan pembinaan bangunan untuk KBN dan sebagainya. Sejak pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Maizatin Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sejak pemerintahan Baginda, saya sebagai rakyat daerah Temburong sudah merasakan banyak sudah kemajuan sumbangan baginda kepada rakyat daerah Temburong, contohnya seperti jambatan daerah Temburong ke Bandar Seri Begawan yang insya-Allah akan siap pada tahun 2018, dan juga beberapa bangunan yang sudah baginda sumbangkan kepada rakyat daerah Temburong, dan bermacam-macam lagi sumbangan yang telah baginda berikan untuk kemudahan rakyat daerah Temburong dari segi ekonomi dan juga pendidikan kepada daerah Temburong. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menganugerahkan negara Brunei Darussalam dengan raja yang penuh berdaulat dan penuh berjiwa rakyat. Dengan adanya pemodelan baginda, maka khususnya daerah Temburong ini mempunyai banyak kemudahan yang telah ketara membangun, terutama sekali bagi saudara-saudara baru yang mana mereka diberi perumahan, kemudahan dalam segi pembelajaran agama supaya mereka mantap lagi akidah dalam pembelajaran agama Islam. Selamat ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-70. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. 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 Bidang perniagaan adalah satu jurusan yang sangat mulia dan dituntut dalam agama Islam. Di sebalik sangat mencabar, ia menjanjikan pulangannya lumayan jika dijalankan mengikut tata cara dan lunas-lunas yang tepat. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan berkata demikian semasa merasmikan
semasa membuka rasmi cawangan baharu Jiwat Basha Arabian Restaurant dan Catering semalam. Yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof berkata Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia sangat-sangat mengalu-alukan jurusan perniagaan ini untuk diterokai dan dikembang majukan sekaligus memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Ataupun dengan memberi peluang kepada mereka bekerja secara fleksi awas. Perambah saya juga berharap pihak Gawat Bahasa Arabian Restoran dan Catering Sdn Bhd akan dapat memperkasa keupayaan mereka dengan memberikan teknologi know-how atau experience transfer kepada anak-anak tempatan, di mana nanti anak-anak tempatan akan juga berkebolehan dan berkemahiran untuk membuat atau menyediakan sajian makanan Arab. Juga hadir Tuan Yang Terutama Ahmad bin Hashir Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara ini, Tuan Yang Terutama Fikri August Ates, Duta Besar Turki ke negara ini dan Datuk Paduka Dr. Awang Haji Effendi bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Negara Brunei Darussalam telah melalui fasa baharu pembangunan ekonomi dalam usaha mengurangkan kebergantungan ke atas industri minyak dan gas. Tumpuan diberikan kepada industri-industri yang akan dapat memanfaatkan kekuatan negara dan memiliki keupayaan dalam mengembangkan ekonomi di samping menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang berkualiti dan berdaya tahan. Perkara tersebut ditekankan oleh Timbalan Menteri Kewangan yang juga pengerusi Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei pada majlis perasmian program lawatan Pusat ASEAN Korea AKC pagi tadi. We have reformed the way of doing business by taking initiatives to ensure that the business ecosystem and environment is conducive. Menurut Datuk Paduka Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, dengan memanfaatkan kekuatan negara, Brunei telah mengambil inisiatif yang strategik bagi mewujudkan kelompok pelaburan yang mempunyai pelbagai keutamaan, antaranya termasuk produk halal dan industri hiliran minyak dan gas. Program lawatan AKC bertujuan untuk membantu pemudah cara kepada potensi pelaburan, perdagangan dan kerjasama antara Brunei Darussalam dan Republik Korea di bidang bioteknologi, kosmetik, ICT dan e-dagang. Program yang dikendalikan bersama oleh AKC dan Jabatan Industri dan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan ini akan memberikan maklumat terkini kepada mereka yang berminat untuk berkecimpung di bidang pelaburan. Delegasi Perniagaan Republik Korea diketuai oleh Tuan Kim Yong Sun, Setiausaha Agung AKC. Juga hadir Tuan Yang Terutama Chu Won Myung, Duta Besar Republik Korea ke negara ini. Seramai 70 anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB petang tadi menyertai Majlis Khatam Al-Quran sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-70. Hadir yang dimuliakan Pihin Datuk Pekermajaya Major Jeneral Datuk Paduka Seri Muhammad Tawih bin Abdullah, Pemerintah ABDB. Majlis seumpamanya diadakan setiap tahun khas bagi sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan nikmatnya menjadikan negara berada dalam keadaan aman dan sejahtera di samping mendukung hasrat baginda untuk menjadikan Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir dengan rakyatnya celik Al-Quran. Sebentar nanti, acara pentas perayaan terus memeriahkan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-70. Kembali selepas ini. Persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-70 diteruskan lagi semalam dengan persembahan Malam Senandung Kasih Pusat Bahagia Jabatan Pembangunan Masyarakat.
Hadir Datin Paduka Dr. Hajah Nurlila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diserikan dengan beberapa buah persembahan termasuk tausyih, nyanyian dan guling tangan daripada pelatih Pusat Bahagia Daerah Brunei dan Muara. Persembahan yang diadakan itu merupakan salah satu usaha kerajaan dalam sama-sama memeduli dan melibatkan golongan orang berkeperluan khas OBK dalam penyertaan masyarakat. Persembahan juga bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang ramai mengenai dengan keistimewaan dan kebolehan mereka. Di daerah Tutong, pentas perayaan diteruskan semalam dengan pertandingan nostalgia lagu-lagu klasik anjuran institusi mukim dan kampung di daerah berkenaan. Sepuluh orang peserta yang mewakili 8 mukim berentap untuk merebut juara bahagian veteran lelaki dan veteran perempuan. Hadiah disampaikan oleh Awang Haji Idris bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pentas perayaan di daerah berkenaan diteruskan malam ini dengan persembahan bercorak keukamaan. Juga dimuatkan dalam berita malam ini, Minggu Ta'aruf KUPU-SB bertujuan memperkenalkan budaya hidup dalam konteks kemahiran mengurus masa serta memperkenal dan menyuburkan budaya menuntut ilmu. Berikutan penyebaran makluman melalui media sosial WhatsApp mengenai dengan pembekuan semua simpanan dan pengeluaran. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Perbadanan Taib memaklumkan maklumat tersebut adalah tidak benar dan mengelirukan. Perbadanan Taib juga memaklumkan bahawa sebarang kenyataan hanya akan dikeluarkan melalui saluran media rasmi. Bagi sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi Pusat Panggilan Taib di talian 2342626. Pelbagai aktiviti disusun bagi para pelajar baharu Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan sesi 2016-2017 yang akan mengikuti Minggu Ta'aruf Kolej berkenaan minggu depan. Pagi tadi, Kolej Universiti berkenaan mengadakan taklimat menandatangani dan peraturan-peraturan bagi pelajar baharu. Taklimat disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Syahiran bin Haji Sufian, Dekan Pelajar KUPU-SB. Lebih 300 mahasiswa dan mahasiswi terpilih untuk mengikuti pengajian bagi pengambilan kali ini. Minggu Ta'aruf antara lain bertujuan memperkenalkan budaya hidup dalam konteks kemahiran mengurus masa serta memperkenal dan menyuburkan budaya menuntut ilmu di KUPU-SB. Ia juga adalah bagi meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab mematuhi peraturan di Kolej Universiti berkenaan. Kemeriahan Syawal masih dirasakan di negara ini. Pagi tadi, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD meraihkan sambutan Hari Raya bersama para pelanggan dan rakan kongsi Gema Syawal. Antara yang hadir, para perwakilan dari negara-negara sahabat. Menurut Timbalan Ketua Bahagian Perbankan Pelanggan BIBD, majlis diadakan bertujuan untuk mengukuhkan hubungan pihak bank dengan para pelanggan. BIBD Gema Syawal ialah salah satu acara yang dibuat secara tahunan oleh pihak BIBD untuk menghargai para pelanggan dan para stakeholders yang berkepentingan dengan BIBD seperti para media, jabatan kerajaan, ya, kawan-kawan di rakan-rakan korporat dan juga pelanggan-pelanggan individu BIBD. Ia adalah acara tahunan yang diharapkan dapat mengeratkan lagi silaturahim dan memeriahkan lagi suasana Hari Raya Aidilfitri. Seorang lelaki tempatan didenda RM654 oleh Mahkamah Magistrate Bandar Sri Begawan kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Kastam. Yong Fung Yuh berusia 34 tahun didapati memiliki 6 botol dan 36 tin minuman keras dalam kereta semasa diperiksa oleh para pegawai penguatkuasa kastam di pos kawalan kastam Sungai Tujuh pada Selasa lalu. Semua minuman keras terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Antara bahan sukan menyusul selepas ini, kontingen negara sertai kejohanan sukan sekolah-sekolah ASEAN di Chiang Mai, Thailand.
Negara akan menyertai kejohanan sukan sekolah-sekolah ASEAN kali ke-8 di Chiang Mai, Thailand. Kejohanan selama 9 hari itu juga disertai oleh 9 buah negara anggota ASEAN yang lain. Bendera negara diserahkan oleh Awang Haji Abdul Rahim bin Derus, Ketua Pengarah Pendidikan kepada Pengiran Haji Rusli bin Pengiran Haji Halus, Pemangku Pengarah Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan selaku Ketua Kontingen Negara. Adalah menjadi harapan kita supaya kontingen negara Brunei Darussalam akan meraih sebarang kejayaan seperti yang diharapkan. Negara Brunei Darussalam insyaAllah akan menyertai 2 acara sukan, iaitu acara sukan olahraga dan sepak takraw daripada 11 acara sukan yang akan ditandingkan di Chiang Mai, Thailand nanti insyaAllah. Rombongan kedua kontingen negara kesukan Malaysia Sukma ke-18 tiba petang kemarin di Kuching, Sarawak. Rombongan seramai 29 orang itu terdiri daripada atlet acara renang, tampin bowling, wushu, golf, pencak silat dan olahraga. Rombongan diketuai oleh Chef di Mission Awang Jafri Haji Muhammad. Sukma ke-18 akan membuka tirainya Sabtu ini di Stadium Sarawak, Kompleks Sukan Putrajaya, Kuching. Meskipun pembukaan rasmi hanya beberapa hari saja lagi, beberapa acara sukan telah pun dilangsungkan awal melibatkan penyertaan kontingen negara. Taekwondo merupakan acara yang awal menyumbang 2 pingat gangsa untuk negara. Sementara itu, peserta taekwondo negara meneruskan cabaran menerusi kategori welter terbuka lelaki 74 kg hingga 80 kg. Atlet lelaki negara Muhammad Amirul Solihin Muhammad Kasim bertemu peserta wilayah persekutuan Amirul Daniel Syamsuddin. Muhammad Amirul Solihin yang memakai bib biru gagal mara ke peringkat seterusnya apabila tewas dengan kiraan 38. Acara lumba basikal yang bermula kemarin turut melibatkan penyertaan peserta negara. 2 pingat emas dipertandingkan dalam acara lumba basikal ini. Hari pertama mempertandingkan acara 200 meter sprint lelaki dan wanita. Pelumba negara Muhammad Al-Wa'i Haji Aini gagal mara ke separuh akhir walaupun berjaya melepasi pusingan 16 dan memasuki peringkat suku akhir. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam Berita Dunia selepas ini.